summa litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qabl walitablugu ajalan musamma wa la'allakum mu ta'qilun walitablugu ajalan musamma. walitablugu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Okey, tahniah. Terima kasih Azim. Kita nak dengar bacaan daripada Amira Dayana. Boleh tak Amira? Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabi summa min nutfati summa min alaqati summa yukhrijukum tifla summa litablughu ashaddakum summa litakunu syuyukha Waminkum man yutawaffa min qabl walitablugu ajala musamma wa la'allakum ta'qilun. Sadaqallahul Azim. Terima kasih semua yang baca. Okey. Kita tengok terjemahan dia. Ustaz baca sekali lalu dan kita tengok terjemahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqah summa yukhrijukum tifla summa litablughu ashuddakum summa litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qabl walitablugu ajalan musamma wala'allakum ta'qilun. Surah Ghafir ayat 67. Surah yang ke-40 dalam Al-Quran. Okey, kita tengok terjemahan. Wallazi khalaqakum min turabin. Dialah yang menciptakan kamu daripada tanah. Asal kejadian kita semua daripada tanah, iaitu daripada nasab Nabi Adam alaihissalam dan juga Hawa. Kemudian summa min nutfatin summa min 'alaqah. Kemudian daripada air mani, kemudian daripada sebuku darah beku. Lepas sempurna penciptaan Nabi Adam, Hawa, kita diteruskan oleh proses pencantuman, perkahwinan. Melalui perkahwinan dapatlah zuriat melalui proses perkahwinan lah maksudnya kan. Daripada setitis air mani, sama ada lelaki dengan perempuan, kemudian bercantum menjadi sebuku darah. Kemudian summa yukhrijukum tifla. Kemudian dia mengeluarkan kamu berupa anak kecil. Lepas jadi darah, membesar jadi fetus, embrio kan, embrio, fetus, janin, zigot, janin, kemudian jadi anak. Kemudian summa litablughu ashuddakum. Kemudian kamu dipelihara supaya ke peringkat dewasa. Daripada anak besar jadi orang dewasa. Summa litaskunu syuyukha. Kemudian kamu sampai menjadi tua. Wa minkum man yutawaffa min qabl. Dan antara kamu yang dimatikan sebelum itu, iaitu ada orang dalam kalangan manusia, kita semua yang mati sebelum apa? Sebelum tua. Ada mati ketika anak-anak, ada mati ketika kecil, ada mati ketika zaman kanak-kanak, ada mati ketika zaman remaja, ada mati tak sempat kahwin, semua tu adalah. Walitablugu ajalan musamma, supaya kamu semua sampai ke masa yang ditentukan. Sampai masanya ajal kita ni semua dah ada kan. Mati awal pun dah tentu, mati lewat pun dah tentu.
Wala'allakum ta'qilun, dan semua itu supaya kamu memahami kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tu adalah nak tunjuk bahawa kekuasaan Allah ni semua berada di dalam tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh matikan ketika kanak-kanak, Allah boleh matikan ketika dalam bayi lagi. Allah boleh matikan ketika dalam kandungan lagi. Allah boleh gugurkan terus ketika awal-awal perkahwinan lagi. Ataupun Allah matikan ketika dalam proses membesar, jadi tua dan sebagainya. Semualah. Okey, semua tu adalah untuk ta'qilun, memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Secara ringkas kan. Bila kita tengok gambar ni kita tahulah penciptaan manusia ni bukti kekuasaan Allah. Dan kita tengok proses kejadian manusia. Daripada tanah kan. Daripada tanah kemudian air mani, kemudian percantuman dengan ovum lelaki perempuan, kemudian jadi seketul darah kan. Ni seketul darah, kemudian jadi apa? Jadi apa ni, janin kecil kan, janin lepas tu membesar, jadilah seorang bayi, muka tersenyum. Semua kita macam ni dulu ni, memang begini juga semua ni, tak ada yang terkecuali. Setiap manusia melalui proses ni, termasuklah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa, semua termasuk kecuali Nabi Adam dan Hawa kan. Yang lain ni kita manusia semua ni termasuk dalam proses kelahiran. Okey. Proses kejadian manusia. Pertama dipanggil sebagai nutfah, iaitu percampuran air mani daripada lelaki dan juga ovum bagi perempuan. Nutfah ni adalah percantuman, kalau bahasa standard yang kita panggil air mani lah untuk lelaki, ovum pula bagi perempuan. Tapi dua-dua ni dipanggil sebagai nutfah kalau dalam bahasa Arab. Dua-dua, ovum perempuan, kalau bahasa Melayu kita panggil apa? Benih perempuan lah kan, benih perempuan yang ada dalam rahim perempuan tu, dalam kemaluan perempuan, rahim. Manakala air mani lelaki berada dalam kantung sperma, testis lelaki. Dan berlaku percantuman bila berlaku persetubuhan lah bagi suami isteri kan. Sebab itu kita elakkan, kita kena elakkan berlakunya pernikahan di luar perkahwinan. Macam mana? Astagfirullahaladzim, salah. Kita nak elakkan berlakunya apa dipanggil? Persenyawaan di luar perkahwinan. Maksudnya kita nak elakkan berlakunya apa nak cakap? Elakkan kandungan lah maksudnya. Mengandung sebelum kahwin. Itu yang kita nak elak. Kita kena elak daripada mengandung sebelum kahwin. Penting adik-adik. Sebab bila kita berlaku sesuatu sebelum kahwin tu, dia merosakkan. Lelaki pun rosak, perempuan pun rosak, zuriat kita yang lahir kan pun rosak. Walaupun kita tahu ini bakal orang ni, tapi tetap rosak. Tapi anak tu tak bersalah kan. Jadi kena elakkan. Kemudian alaqah zigot, yang kecil-kecil itulah. Kalau kita tengok tengoklah dalam video dalam YouTube, tengok proses pembesaran janin macam mana, daripada persenyawaan air mani dengan ovum tu, dia jadi benih kita, kemudian segumpal darah tergantung, lepas tu membentuk daging, membentuk tulang, semua tu ada. Pakar sains, ahli sains telah buat kajian kan, telah mencipta maksudnya teknologi 3D ni nak gambarkan tentang proses kejadian tu. Nak bagi tahu hebatnya Al-Quran ni, bukti keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala sudah ada sejak dulu lagi, sebelum ahli sains buat tentang kajian macam mana proses
proses kandungan tu membesar. Itulah kehebatan yang ada dalam Al-Quran. Sebab tu penting kita semua adik-adik belajar baca Quran, memahami Quran, mendalami Quran, tadabbur makna dia. Baru kita tahu, Masya Allah, Quran ni dah lengkap semuanya. Cuma semua ilmu di luar tu menerangkan secara lebih terperinci apa yang dah ada dalam Quran. Sebab Quran ni bukan semuanya lengkap macam mana kita nak makan nasi. Kena ambil piring, kena ambil pinggan, kena ambil beras, rebus, tak ada. Dalam Quran tak ada. Tapi semua tu dah terangkan ada dalam Quran. Makan nasi sebagai makanan asasi, ganda apa semua kan. Okey, seterusnya proses kejadian manusia daripada nutfah jadi alaqah, segumpal darah. Kemudian proses kejadian manusia menjadi mudrah, iaitu embrio. Macam anak berudu lah kan. Kita semua ni sama je rupa paras masa dulu. Cantik kan? Kalau benda ni kita boleh pegang di luar, rasa geram nak pinyik-pinyik je kan. Tapi tak boleh sebab dalam kandungan kan. Hebatnya Allah mencipta kita. Kalau kita boleh pantau kandungan tu 24 jam macam mana dia membesarkan sampai 9 bulan, Masya Allah. Tapi belum ada lagi teknologi yang kita boleh tengok proses pembesaran proses pembesaran embrio jadi janin tu. Belum ada lagi. Mungkin pada masa akan datang lah kita kelas beta ni yang menjadi pelopor kepada teknologi dapat tengok perkembangan anak kita bakal zuriat kan. Okey, setakat ni faham tak setakat ni? Sebelum kita teruskan. Okey, boleh tak setakat ni? Kalau ada apa yang tak faham, sila maklum. Okey, seterusnya kita tengok kepada embrio. Mudrah ialah seketul daging yang lembut. Tahap ini merupakan permulaan bagi pertumbuhan otak, saraf tunjang dan pembentukan anggota lain seperti telinga dan mata. Kita tengok. Pernah main plastisin tak? Saya yakin semua pernah main ni zaman kecil dulu. Sekarang pun main lagi. Plastisin tu kita buat bentuk-bentuk manusia. Tepung ke apa semua kan. Tapi kita tak boleh bayang macam mana Allah bentukkan secara semula jadi embrio membentuk segala anggota yang lengkap dalam badan kita ni secara semula jadi. Sedikit demi sedikit. Fasa demi fasa. Tulang belakang daripada titik air mani tu kan jadi darah. Lepas tu ada tulang belakang, ada otak, ada saraf tunjang, kemudian timbul mata. Semua tu adalah keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita tak tidak mensyukuri lagi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita kan? Kita tak boleh bayang hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bab penciptaan manusia lagi. Belum lagi bab penciptaan alam semesta kan. Kemudian janin. Anggota seterusnya janin. Pada peringkat lain, pada peringkat janin ni pembentukan seluruh anggota telah sempurna. Para ulama bersepakat bahawa ruh ditiup selepas sempurnanya pembentukan organ. Maksudnya sebab tu biasanya
Kalau keguguran sebelum tempoh 4 minggu ke? 4 minggu kot rasanya. 40 hari, lepas 40 hari ke begitulah. Lepas 40 hari tu keguguran dia sama macam dengan macam orang beranak betul. Pantang sama. Selama berapa? Pantang dia kalau beranak 3 bulan kan? 3 kali suci. 3 bulan kan? 3 bulan pantang. Ataupun standard kita 100 hari lah. Standard 30 hari. 3 dan 9, 1 hari. Paling awal 40 hari. Dan masa ni juga kita ditiupkan roh oleh malaikat. Malaikat yang membawa roh lah, yang membawa amanah untuk meniupkan roh. Malaikat ada? Malaikat mana yang meniupkan roh? Malaikat mana? Hello? Tak apa, Apa dia? Ustaz cabut nyawa ke? Tak meniupkan roh. Dia cabut nyawa lain. Malaikat mencabut nyawa siapa? Israel. Israel. Jadi yang meniupkan roh siapa? Al-Arham. Al-Arham. Nama setengah nama panggilan lah, dipanggil nama Al-Arham. Tapi majoriti ulama mengatakan bahawa ulama pula dah, malaikat yang meniupkan roh ni adalah malaikat Jibril. Ruhul Amin, ketua segala malaikat. Malaikat Jibril diberikan tugas untuk meniupkan roh kepada setiap janin yang sudah ditentukan untuk lahir ke dunia. Macam mana cara dia? Tiup tak tahulah. Takkan tiup macam tiup seruling. Tiup kan. Lepas tu dalam keadaan ramai macam mana? How can we imagine? Orang ni bersalin kat sini. Melaka. Tempoh yang sama kan? Kelantan seorang. Amerika 10 orang. Korea 10 orang. Macam mana kita nak imagine dengan mata akal, dengan akal fikiran kita ni yang logiknya malaikat meniupkan roh serentak. Lahir sama. Sama lah kita hari lahir 31 hari bulan 8 kan? Secara logiknya tak boleh fikir. Tapi dengan keimanan kita letakkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita yakin bahawa semua tu adalah di bawah kekuasaan Allah. Kita tak jumpa lagi macam mana. Macam mana malaikat boleh susun semua seluruh dunia tiup roh. Kan? Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya tentang roh kan, Allah jawab apa? Bila para sahabat ataupun orang-orang Yahudi tanya, orang Quraisy tanya waktu tersebut kan, wa yas'alunaka 'anir ruh qulil ruhu min amri rabbi. Allah jawab. Kalau mereka tanya tentang soal ruh, Allah jawab awal-awal lagi. Allah kata, kalau mereka tanya tentang ruh, Allah jawab apa? Jawablah, urusan roh itu adalah urusan aku. Maksudnya kita tak boleh nak fikir panjang dah pasal roh. Sebab memang terhad sangat, tak tahu macam mana. Ni yang sekarang kita ada dalam badan kita pun kita tak boleh fikir. Yang bercakap ni siapa? Ustaz Khairul ke roh dia bercakap ni kan? Lepas tu roh ada kat mana? Kat telinga ke? Kat dada ke? Kat jantung ke? Kat kepala ke? Kat mana? Pernah tak kita fikir kat mana roh ada? Roh ada dalam badan, tapi kat mana roh ada? Lepas tu roh, orang kata bila mati roh akan keluar daripada jasad. Keluar daripada mana? Kita tak tahu. Sebab kemampuan otak berfikir tentang roh ni sangat terhad. Jadi tugas kita ialah menekuni tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemampuan kita tu terhad, kita fikir Masya Allah, terhadnya kita sampai
Kita nak fikir lebih pun kita tak boleh nak imagine. Kan? Nak fikir soal pepatung pun rasa dah pening dah kan. Macam mana boleh pepatung boleh terbang begini kan? Macam mana katak boleh katak boleh berubah daripada budu kan? Macam-macam. Itu adalah kelemahan kita sebagai manusia. Kemudian fasa kehidupan. Fasa kehidupan yang pertama, kita tengoklah daripada bayi kan, daripada bayi jadi anak kecil, kemudian besar berjalan, kemudian jadi dewasa, kemudian bertongkat. Bila bertongkat dia turun balik. Jadi macam bayi balik kan. Bila bertongkat jadi macam bayi balik. Lama-lama rukuk, tunduk jadi macam bayi, kemudian balik terlantar masuk ke dalam kubur sebagai jenazah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itulah beruntung kalau kita ada kesempatan, adik-adik semua, kalau kita ada kesempatan boleh menjaga bayi yang istimewa, terutama sebagai ayah dan ibu kita. Siapa? Ibu ayah kita. Dia jadi bayi di usia akhir usia dia. Macam mana? Mak ayah kita uzur kan? Mak ayah kita uzur, pakai pampers, tak boleh berjalan, lumpuh, makan nak kena minum. Makan nak kena minum. Memanglah. Makan minum nak kena suap. Makan minum nak kena suap. Lepas tu nak kena tak boleh cakap kuat-kuat. Tak boleh kasar-kasar. Nanti mudah merajuk. Orang-orang yang ada peluang untuk menjaga mak ayah kita ketika dalam keadaan usia emas ni sangat-sangat beruntung. Adik-adik kita semua ni peluang besar untuk dapat pahala berkhidmat kepada ibu bapa. Jangan pula kejap ada panggilan. Hello. Ya, Assalamualaikum. Mana Mego? Tadi ada lagi. Kena mana Mego? 1150. Tak tahu lagi. Tak sebab orang tak tengok lagi harga post tadi. Sekala dia ada free post tu. Nanti orang tengok. Tak apalah, tak ada masalah. Tu nak orang nak tanya dulu, nak dekat nak mana gapo tu. Mana Mego? Baik. Okey dah. Baik. Rasa dia orang mari ni lah ngebeng hapus juga best standard ni lah apa Shopee Bank tu standard gitu. Okey. Nanti ayat lah. Okey dah. Ada gratis. Tengok dia tunjuk dah video tu dia kalau tu boleh stop elektrik tu boleh gratis. Okey, baik. Assalamualaikum. Okey, maaf ya. Okey, kat mana tadi? Soal kita menyantuni ibu bapa kita bila dah tua. Jadi janganlah pula kita sebagai anak-anak ni dah besar panjang apa semua, kita mengelak daripada membantu mak ayah. Mak ayah dah tua. Diorang tak, kadang-kadang diorang ni bukannya nak kita, harta kita sangat. Diorang nak, apa panggil? Dia nak perhatian anak-anak. 10 orang anak, mak ayah boleh jaga 2 orang kan, daripada kecil sampai besar. 2 orang mak ayah ni, 10 orang anak tu bergaduh. Siapa nak jaga? Buat jadual, salah. Buat minggu ni, bergaduh pula minggu ni. Lepas tu soal duit. Siapa tak ada bagi duit begini kan? Lepas tu jadual pula. Allahu Akbar. Lah. Mak ayah ditinggalkan sebatang kara di kampung. Minta jauh. Kan? Jadi adik-adik semua ambillah pengajaran. Selagi mana ada mak ayah di sisi,
sayangi mereka. Berikan kasih sayang sepenuhnya kepada mereka. Dan kalau dah tua nanti, walaupun mak ayah kita berak dalam pampers sekalipun, jangan malu, jangan segan untuk memberikan sepenuh kasih sayang. Basuhlah berak, kan? Mak ayah basuh berak kita tak dulu, masa kita kecil? Betul tak Isma? Memang semualah kita semua ni memang ada pengalaman dicuci berak oleh mak ayah. Jangan bohong lah. Ustaz, saya dah daripada kecil lagi, daripada bayi lagi saya basuh berak sendiri. Bohong, menipu. Kan? Kita semua ni memang basuh berak daripada mak ayah yang basuh berak kita. Jadi apa kita nak malu, kan? Buat apa kita nak segan? Kita basuh najis mak ayah, kan? Ustaz alhamdulillah lah boleh bantu. Ayah Ustaz memang dah tak boleh berjalan apa. Ayah Ustaz dalam keadaan lumpuh sekarang. Sebab kencing manis, dah tak ada kaki satu bahagian, sebelah kiri. Paras peha hilang. Jadi tinggal sebelah je. Jadi nak pergi mana-mana tak boleh. Pakai pampers je. Jadi setiap kali berak apa semua, adik-beradik Ustaz lah bantu, kan. Dan masa Ustaz balik kampung, Ustaz lah tolong. Begitulah. Kena bergilir. Dan saling berlapan dada dengan adik-beradik. Tolong. Jangan bergaduh, tuduh. Abang tak pernah basuh berak mak. Abang tak pernah basuh berak adik. Janganlah begitu, kan. Jadi kita sama-sama bantu mak ayah. Okey, seterusnya fasa kehidupan manusia yang pertama tu. Kanak-kanak, anak-anak boleh bercakap, berjalan. Mula-mula merangkak dulu, kan. Tak ada yang boleh terus berjalan, kan. Hatta Nabi Isa AS pun walaupun dia boleh bercakap ketika bayi, kan. Nabi Isa boleh bercakap ketika bayi. Tapi Nabi Isa tak boleh berjalan terus. Sama juga, kan. Bermain, bergaul. Dan penting kalau kita zaman kanak-kanak ni, kalau ada anak nanti, bagi mereka peluang untuk bermain. Stres, zaman sekarang stres. Sebab apa? Kita nak mengejar pelajaran. Anak-anak masa kecil lagi dah kena ajar tentang benda yang dah fikir soal kerja. Ujung nanti nak fikir nak kerja jadi apa. Biarlah zaman kanak-kanak ni, biar dia enjoy zaman dia, kan. Sebab tu Ustaz, kalau anak Ustaz bukan tak suruh dia buat kerja, tapi taklah marah melampau-lampau kalau dia tak buat kerja. Enjoy lah, kan. Sampai biar je macam tu. Jangan sampai menyeksa fikiran anak-anak, kan. Tugas cari kerja ni mak ayah, bukan kerja anak-anak, kan. Tanggungjawab utama mak ayah cari kerja, cari harta, tanggung anak-anak. Bukan tugas anak-anak untuk kerja. Tugas anak-anak yang utama adalah belajar. Begitu juga ketika masa remaja. Mereka pula ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertanggungjawab dengan apa yang dilakukan, berpandukan aturan syariat. Solat, sembahyang. Sebab tu ketika kecil ni dah kena ajar anak-anak. Abang-abang ajar adik-adik, kakak-kakak ajar adik-adik. Jangan selfish. Tak ajar langsung. Mengaji. Dah kan adik-adik tak pandai-pandai sebab abang-abang tak ajar. Kan? Tak boleh lah. Kemudian dewasa, manusia mencapai tahap kematangan yang sempurna. Matang ke? Kalau suka bergaduh tu tak matang lagi lah, kan. Mereka menerima tanggungjawab yang besar dengan memberi tanggungan, membina keluarga bahagia, mencari rezeki dan sebagainya, kan. Itulah. Okey. Itu saja dulu setakat ni. Nanti kita sambung pada hari esok. Okey, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, terima kasih banyak-banyak atas kerjasama. Link kehadiran boleh isi link yang sama ya, sebab Ustaz tak ubah link kehadiran. Link kehadiran yang sebelum ni boleh isi terus. Okey? Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Terima kasih Ustaz. Sama.